atau paling lama 1 hari. Setengah hari atau 1 hari. Lalu respon daripada Allah, qala bal labithta mi'ata am. Allah kata, no. Bahkan engkau telah berada di sini selama 100 tahun. Tuan-puan, orang tu mati. Allah hidupkan semula. Dan dia tak pernah sedar yang dia mati. Dan sekarang Allah bagi tahu, engkau telah berada di sini 100 tahun. Engkau telah berada di sini 100 tahun. Tuan-puan, kita pernah dengar satu hadis. Hadis Qudsi. Yang menceritakan perihal matahari dan bulan. Tatkala matahari nak terbit, matahari jumpa dengan Allah dan tunduk di hadapan Allah. Mohon keizinan dari Allah untuk terbit. Maka tatkala Allah izinkan terbit, lalu matahari terbit seperti biasa. Begitu juga dengan bulan. Tatkala sebelum bulan nak bertugas, bulan datang menghadap Allah, tunduk di hadapan Allah, sujud dan mohon izin. Allah boleh buat apa yang dia nak. Sama macam kisah di atas, Nabi Ibrahim nyatakan Allah yang terbitkan matahari daripada timur. Sekarang engkau raja, kalau engkau rasa engkau berkuasa, kalau engkau rasa engkau Tuhan, terbitkan dari barat kalau betul engkau berkuasa. Cerita di atas tunjuk Allah bukan sahaja menguasai hidup dan mati kita, Allah benar-benar berkuasa. Wang tidak berkuasa, harta tidak berkuasa, Taghut tidak berkuasa. Yang berkuasa hanya Allah. So, selain daripada melihat hidup dan mati, lihat juga Allah sangat berkuasa, sangat mampu. Kembalilah pada dia. Dan sekarang Allah respon pada lelaki ini, pada Uzair. Engkau telah berada di sini 100 tahun. Mi'ata am. Buktinya apa? Fanzur ila ta'amik. Sekarang tengok kepada bekal makanan yang engkau bawa. Di awal cerita kan diberitahu dia lalu tempat tu. Dia dalam musafir. Dia lalu di tempat tu. Dah tentu sebagai orang yang bermusafir, dia sediakan bekalan makanan. Allah suruh dia tengok-tengok makananmu. Tengok makanan dan minumanmu wa syarabika. Lam yatasanna. Makananmu yang sepatutnya kalau 100 tahun basi, berulat, berkulat, tak boleh dimakan. Makanan dan minumanmu tidak terusik, tidak berubah. Lam yatasanna, tidak berusik, tidak berubah. Kemudian, so Allah kata 100 tahun, mi'ata am, 100 tahun. Allah suruh tengok makanan dan minuman, tak berubah. Lam yatasanna. So, apa ada hal? 100 tahun, entah-entah bukan 100 tahun, sehari ikut, makanan minuman tak berubah. Kemudian, Allah suruh dia tengok pula perkara kedua. Wanzur ila himarik. Sekarang engkau cari. Kau tengok unta engkau. Tengok unta. Tengok keldaimu. Wanzur ila himarika. Tengok himar. Keldai engkau. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatal linnas. Kau perhati kepada keldaimu. Dan kami selepas ini akan jadikan engkau tanda kepada seluruh manusia. Sekarang tengok kepada keldaimu. Oh, by the way, kami akan jadikan engkau sebagai bukti kami berkuasa, kami agung, bukti Allah berkuasa, Allah Maha Agung, dan menjadi bukti kepada manusia yang lain. Kenapa dengan keldai dia? Wanzur ilal izam. Sekarang kau tengok kepada tulang-tulang. Rupanya selepas 100 tahun, keldai dia mati. Mati dalam keadaan biasa. Mati tua dan bangkainya kekal di situ.
satu sifat keldai ni tuan-puan, kalau kita tambat dia di situ, keldai adalah binatang yang super bodoh. Bila dia ditambat di situ, dia di situlah dia berdiri, tak gerak ke mana-mana, kekal di situ. Hujan ke ribut ke petir, dia tetap di situ. Itu keldai. Satu sudut orang kata keldai ni patuh. Satu sudut lagi orang melihat keldai ni bodoh. Kalau kambing, bila hujan dia akan lari. Cari tempat bersembunyi. Tempat berteduh. Lembu juga begitu. Ada bahaya dia lari. Keldai dia kekal di situ. Buktinya apa? Tulang-tulang keldai itu masih ada di situ. Lalu Allah suruh dia tengok. Wanzur ilal izam. Tengok tulang keldai itu. Bagaimana tulang itu yang asalnya di atas tanah, tulang itu kembali bercantum. Membina rangka seekor keldai. Nun shizuha. Tulang itu kami cantum balik. Dan daripada tulang itu, summa naksuha lahma. Tulang itu membentuk rangka keldai. Kemudian kami baluti dia dengan daging. Uzair melihat transform daripada tulang keldai menjadi keldai semula. Dibalut daging, ada salur darah, dibalut pula dengan kulit. Dan keldai dia hidup semula. Bukankah tadi soalan dia ialah bagaimana Allah hidupkan benda yang mati ni? Sekarang Allah tunjuk, kami hidupkan keldai engkau yang telah mati depan mata engkau. Allah tunjuk. Dan Allah tunjuk kuasa dia dengan begitu menakjubkan. Engkau berada di sini 100 tahun. Allah tidak pun sebut engkau telah kami matikan. Tak. Engkau berada di sini 100 tahun. Buktinya, cuba tengok makananmu. Tengok minumanmu. Kekal di situ, kami boleh buat makanan, minuman, kekal, tahan lama 100 tahun. Tuan-puan, bukankah antara kerisauan kita bila tak ada harta ialah macam mana aku nak makan dan minum nanti? Orang sanggup ambil rasuah sampai 7 keturunan tak habis makan. Sebab apa? Risau nanti anak cucu dia nak makan apa? Allah kata kami kekalkan makanan dan minumanmu tidak terusik, tak basi, tak bangas. Kalau orang Brunei kata. Tak basi, tak bangas, tak hancur, tidak tersentuh, masih boleh dimakan, fresh. Kami boleh buat begitu. Engkau nak takut apa? Yang tergila-gilakan sangat harta ni kenapa? Kami yang provide for you. We are the provider. Sekarang kau nak tengok bukti Allah hidupkan sesuatu daripada mati. Allah bina balik. Tulang-tulang tu bergerak sendiri. Menjadi rangka keldai. Kemudian tulang itu, daripada tulang itu dibaluti satu persatu dengan daging. Satu persatu. Kemudian ada salur darah. Kemudian nampak jantung dia mula berdegup. Kemudian nampak paru-paru dia turun naik. Kemudian dibaluti pula dengan kulit. Lalu tumbuh bulu. Dan keldai itu mula meringik. Allah tunjuk proses kehidupan depan Nabi Uzair. Dan kerana peristiwa ini, Nabi itu diangkat oleh Bani Israel sebagai anak Tuhan. Pegila Bani Israel. Falamma tabayyana lahu. Maka bila kami telah jelaskan kepada dia apa yang dia nak lihat. Qala. Nabi Uzair berkata, A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku benar-benar percaya. Aku sekarang baru tahu. Aku benar-benar yakin. Benar-benar tahu. A'lam. Aku bukan sekadar baru tahu. A'lam benar-benar tahu. Bukan saja ada teori. Aku nampak sendiri praktikalnya. Annallah, sungguh Allah.
ala kulli syai'in qadir. Allah sungguh berkuasa atas tiap sesuatu. Dalam ayat tu Allah langsung tak kata kami telah matikan engkau, kemudian kami hidupkan engkau. Tak. Allah cuma tanya berapa lama engkau dah ada kat sini. Sebab tekaan dia tadi berapa? Sehari atau setengah hari. Tapi Allah kata tak, 100 tahun. Tengok makananmu preserve dan keldaimu mati. So by default engkau dah mati lama dah. Tapi engkau kami hidupkan untuk melihat kembali proses kehidupan dan kematian. Dahsyat tuan-puan. So kita dah lalui dua cerita. Kekuasaan Allah tentang kehidupan dan kematian. Tentang kehidupan dan kematian. Masih lagi dalam tema apa tadi? Pengurusan harta. Bagaimana nak menanggap harta? So, manusia biasalah. Datangkan contoh pertama, dia masih tak nampak konteks. Apa hikmah makanan dan minuman tak berubah? Tadi saya dah sebut sebenarnya apa dia hikmah. Hikmahnya ialah kalau Allah boleh kekalkan makanan dan minuman kepada Nabi Uzair, 100 tahun tak berubah, boleh kekal dimakan. Apa yang menghalang Allah sediakan makanan dan minuman untuk kita kerana kegusaran kita? Kalau kita tak ada duit, tak ada harta, macam mana nak makan dan minum? Itu kan soalan kita. Apa aku nak makan nanti? Apa anak aku nak minum nanti? Itu yang kita gusarkan selalu. Apa makanan dan minuman kita kalau kita tak ada harta? Sekarang Allah bagi tahu siapa yang provide makanan dan minuman, mengekalkan kesegarannya untuk Nabi Uzair. Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah boleh beri, kekalkan makanan dan minuman untuk Nabi Uzair, apa yang menghalang Allah untuk buat benda yang sama pada kita? Selama ni kita bergantung kepada makhluk penyedia makan dan minum. Sampai orang sanggup ambil rasuah, sanggup menipu, sanggup menghasut, sanggup gaduh semata-mata kerana nak kuasa. Ni sekarang ni musim pilihan raya, nak dilantik. Macam-macam. Dia burukkan orang tu, burukkan orang ni supaya dia jadi seorang ahli parlimen. Dan dapat laba. Dapat gaji seorang ahli parlimen, dapat allowance seorang ahli parlimen. 10,000 sebulan. Lalu sewaktu dia dapat jawatan, dia buat apa? Fikir pasal kita? Atau dia nak memenuhkan tembuluk dia? Kita bergantung pada siapa? Bergantung pada Allah atau bergantung pada rezeki? Satu, Allah kekalkan makan dan minum Nabi Uzair. Allah provide. Dan Allah bagi tahu, Allah berkuasa. Berkuasa untuk, Allah boleh saja datangkan contoh begini. Cuba lihat makanan dan minumanmu. Masih boleh dimakan? Oh, sudah basi. Minta maaf. Sudah basi. Tengok kau pergi keldai. Keldai kau boleh melompat-lompat. Allah boleh saja kekalkan keldai dia hidup. Seperti mana Allah kekalkan anjing Ashabul Kahfi hidup 300 tahun. Yang berjaga di pintu gua. Boleh? Allah berkuasa buat macam tu. Itu mungkin antara hikmah. Sebab kita punya tema setiap ayat tu tentang kematian dan kehidupan. Dan tema besarnya adalah tentang harta. Allah nak kita benar-benar bergantung dengan Allah, bukan bergantung dengan harta. Cerita ketiga, ialah manusia tak cukup satu atau dua. Dan Allah suka untuk beri
contoh dan contoh itu benar. Agar contoh itu benar berkesan kepada kita. So contoh ketiga, cerita ketiga, lagi sekali tentang Nabi Ibrahim. Tapi kali ini dalam situasi berbeza. Temanya sama, cerita berbeza, situasi berbeza. Orang sama, Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa dan berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kalau sebelum ini dia terdetik di hati. Kali ini Nabi Ibrahim sengaja berdoa dan minta nak tahu. Ya Allah, tunjukkan pada aku. Wahai Tuhan, tunjukkan pada aku. Aku nak tengok. Kaifa tuhyil mauta. Macam mana engkau hidupkan benda yang mati. Macam mana engkau hidupkan benda yang jelas mati. Al-mauta. Yang jelas kematiannya. Bukan nyawa-nyawa ikan tu diselamatkan. Tak. Yang jelas kematiannya. Qala awalam tu'min, Allah respon. Engkau tak percaya ke? Kau tak beriman ke? Kau tak percaya ke? Nabi Ibrahim jawab, bala. Aku percaya. Bala ni maksudnya bahkan. Aku percaya. Aku percaya. Walakin akan tetapi. Liyatma'inna qalbi. Supaya tenang hati aku. Supaya tenteram jiwa aku. Tuan-puan, seperti yang Puan Niksum baru buat apa dia? Dia ada soalan. Dan selamat belajar kelas vokal Quran, sangat baik untuk belajar kelas vokal. Macam Puan Niksum, dia ada soalan. Dan soalan itu terbuku di hati. So dia tanya, Ustaz, apa hikmah makanan dan minuman tak berubah? So bila dia dengar jawapan, sebelum tu, soalan yang ditanya adalah tentang ayat Quran kan? Soalan yang ditanya tentang ayat Quran, kenapa makan dan minum tak berubah? Saya boleh jawab dengan cara macam ni. Puan tak percaya ke ayat Quran yang sebut makanan dan minuman tu tak berubah? Tak perlu tanya pasal hikmah ni, ayat Quran dia sebut macam tu, begitulah. Boleh dia dijawab macam tu. Tapi saya jawab tentang hikmah kan tadi. Sama macam Nabi Ibrahim, dia tanya, Ya Allah, bagaimana engkau hidupkan benda yang mati? Allah tanya, kau tak beriman ke? Aku beriman, bala, aku beriman. Dia kata, aku beriman. Nabi Ibrahim jawab, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi sebab ada soalan dan hati aku galau. Hati aku tak tenteram. Jawapan itu nanti, apa yang aku nak tahu ni menjadikan hati aku tak tenteram. Aku cuma nak tahu jawapan supaya hati aku tenteram. So soal iman dan hati tenteram tak tenteram tu berbeza. So bila kita ada soalan dalam hal ehwal agama, jangan tuduh orang tu tak beriman, orang tu kurang iman. Tak. Dia percaya, dia cuma nak kepastian. Dia cuma nak jawapan. Bantulah mereka. Bukan diserang peribadi. So banyak je ustaz-ustaz yang tak selesa ditanya. Dan kadang soalan lain, jawapannya lain. Saya juga macam tu. Kadang orang tanya lain, jawapan saya lain. So kalau bertemu semacam tu tuan-puan, jangan kuburkan soalan anda. Jangan putus asa. Tanya dan tanya lagi. Tanya orang berbeza. Tanya scholars yang berbeza. Tanya ustaz yang berbeza. Tanya guru yang berbeza. Supaya jawapan yang anda dapat, jawapan yang benar-benar tenang jiwa. Saya juga macam tu tuan-puan. Bila berhadapan dengan kalimah-kalimah dalam Quran, dalam ayat-ayat dalam Quran. Ada banyak soalan yang belum terjawab, yang tersimpan, belum terjawab. Bukan tidak beriman, tapi setakat jawapan yang diterima ini masih belum mendamaikan hati. Belum mutmainnah.
Kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini ya, ya mutmainnah sama. Kata akhirnya sama, tamakninah. Mutmain ni maksud dia gambaran macam mana? Kalau kita ada tanah yang lapang, kemudian ada satu, di tengah-tengah lapang tu, ada satu tanah yang ternaik sikit. Itu tak tomak ninah. Tomak ninah ni, lapang aja. Hati kita begitu, smooth, rata je. Tak ada menonjol ke, tak ada bukit bukau, tak ada. Rata, smooth. Tu keadaan hati kita, flat. Mutmain. So Nabi Ibrahim dia sangat banyak soalan-soalan kritikal. Tu tadi bila dia dialog dengan Raja Namrud tadi tu, soalan kritikal. Dia kata, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Lalu raja tu yang tak faham. Dia tukar soalan lain. Dia tukar fakta lain. Tuhanku menghidupkan, naikkan matahari daripada timur. Dan soalan-soalan kritikal ni banyak tuan-puan, banyak. Sekarang ni kita baru berkenalan dengan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Kebat. So agama ni dia perlu berkembang dengan soalan-soalan kritikal terhadap Quran. Dan kita kena berusaha untuk cari jawapan supaya hati kita tenang dan tenteram. Jika tidak, kita hanya jumut di situ. Tak dinamik, tak berkembang. Nabi Ibrahim orang yang sangat kritikal. Dia tanya Allah, macam mana menghidupkan yang mati? Kalau kita berani tanya macam tu. Kerana dia sentiasa berfikir. Ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Dan dia tanya Allah, macam mana? Supaya bila dia dapat jawapan, hati dia tenang. Lalu Allah jawab. Allah respon dalam bentuk arahan. Okay, kalau kau nak tahu macam mana Allah hidupkan benda yang mati, fakhuz. Kau pergi ambil. Kau ambil, khuz. Kau cari, ambil arba'atam minat tayr. 4 jenis burung. 4 jenis burung. Dan 4 jenis burung ni ada banyak ulama sebut. Ada yang kata ayam jantan, burung merpati, gagak dengan burung helang, macam-macam. Tapi dalam ayat ni Allah cuma arahkan ambil 4 jenis burung. Okey, 4 jenis burung. Kemudian fasurhunna ilaik. Lalu 4 jenis burung ini engkau sembelih. Sembelih cincang. Potong dadu. Tu kalau bawang potong dadu tu, 4 segi kan. Cincang. 4 ekor ni cincang, sembelih. Dan fasurhunna juga bermaksud gaul sekali. Dah cincang gaul, jadikan satu. 4 ekor burung, sembelih, cincang, gaul jadi satu. Minch, ya, minch. Minch meat. Jadikan satu. Kemudian summaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian engkau pergi ke tempat yang ada 4 bukit, 4 gunung. Setiap gunung kau letak sebahagian. So bagi 4, letak kat gunung ni, gunung A, gunung B, gunung C dan gunung D. Okay, letak dekat 4 gunung. Minhunna, sebahagian dia. 1/4, 1/4. Dah letak dekat gunung. Kemudian kau kembali ke tempat asalmu,
Summad'uhunna. Sekarang kau panggil balik burung tu. Ada ulama kata proses untuk Nabi Ibrahim menjayakan misi ini makan masa. Pertamanya, sewaktu dia dapatkan 4 ekor burung tu, dia ajar dulu burung tu untuk kenal suara dia. Sebab di hujung Allah kata, Summad'uhunna. Kau panggil burung tu. Mudah ke burung nak patuh suara yang memanggil kalau dia tak kenal suara tu? So Nabi Ibrahim terlebih dahulu belajar untuk memanggil burung. 4 ekor burung, panggilan berbeza. Sekarang Allah arahkan, kau panggil burung tu. Summad'uhunna. Kau panggil burung tu. Dan ternyata burung itu yaktinaka. Burung itu segera mendatangimu. Burung itu semua akan datang kepadamu segera. Sa'ya. Perkataan paling penting dalam cerita ini ialah burung itu datang sa'ya. Sa'i apa sa'i? Sa'i apa? Sa'i itu berjalan, berlari-lari anak. Sofa marwah kan, sa'i. Dan kita translate sebagai, kemudian serulah burung itu, nescaya semuanya akan datang kepadamu segera. Segera tu datang macam mana? Segera tu datang, burung tu datang dalam keadaan berlari-lari anak. Kenapa Allah sebut burung tu datang berlari-lari anak? Kita tak jumpa perkataan berlari-lari anak dalam translation. Dia cuma sebut segera. Tapi datang berlari-lari anak tu menunjukkan kesegeraan. Tuan-puan, burung berlari. Atau burung biasanya terbang. Kenapa burung ni berlari? Allah nak bezakan. Apa yang Nabi Ibrahim panggil itu bukan burung lain. Kalau burung lain mungkin yang terkesan dengan cara memanggil itu, katalah burung gagak, ada burung gagak lain datang terbang, oh itu bukan burung yang kau cincang tadi. Burung yang kau cincang tadi, dia akan datang berlari menuju kau. Wa'lam. Dan ketahuilah. Annallaha, sungguh Allah. Azizun, full authority. Hakim, sangat bijak. Cerita ni tentang burung ni sebenarnya adalah tentang kita, tuan-puan. Kita semua akan mati. Ada yang mati terbakar, ada yang mati lemas, ada yang mati aksiden, ada yang mati normal, ada yang mati normal sengaja pula dibakar. Macam-macam ditanam di situ, mati atas kapal, dibuang di laut. Macam-macam. Dan Allah tunjuk pada Nabi Ibrahim, Allah bukan sahaja tunjuk bagaimana Allah hidupkan yang mati, tapi Allah tunjuk proses sangkakala kedua. Summad'uhunna, sekarang kau panggil. Allah nanti akan panggil kita semua. Kita akan datang kepada Allah bersegera. Ya'tinaka sa'ya. Kita akan menuju tempat kita diseru, mahsyar. So kisah ini bukan tentang burung, tentang mahsyar. Waktu itu, ada kita boleh jual beli. Waktu dipanggil tu. Waktu kita sedang berlari menuju Tuhan. Ada boleh proses jual beli. Dalam surah Hadid, dia nampak orang beriman berjalan begitu pantas dengan ada cahaya di depan mereka dan di kanan mereka. Orang-orang munafik panggil, tunggu kami, tunggu. Boleh tak minta sikit? Kan itu proses transaksi. Minta sikit cahayamu. Surah Hadid. Tiada jual beli. Hidup kau dulu kan ada harta. Kenapa tak guna harta untuk beli je? Cahaya sikit. Suatu proses yakti nakasa ya. Orang yang lambat akan dihalau dengan api.
So masih lagi tentang proses hidup dan mati. Dan sekarang Allah bagi tahu apa yang bakal berlaku nanti di mahsyar. Sama seperti cerita burung ini. Dan Allah kata, wa'lam, ketahuilah. Annallaha azizun hakim. Allah full authority. Dan Allah maha bijak. Maha bijak. Dan kemudian Allah tutup. Allah tutup. Allah buka dengan harta, Allah tutup dengan harta. Di tengah-tengah dia tentang hidup dan mati. Hidup kita bukan berkiblatkan harta. Kerana mati tak membawa harta. Hidup kita, kita ada rezeki, kita infakkan. Kerana kematian kita nanti, apa yang kita infakkan tu akan membawa manfaat. Sampai bila-bila. Dan Allah kata, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kan tadi sebelum ayat kursi tentang, alladhina, ya ayyuhalladhina amanu, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah apa yang telah kami beri rezeki kepadamu. Allah bukan saja arahkan, suruh infakkan, sekarang Allah beri motivasi bagi mereka-mereka yang bersedia untuk yunfiqun, sentiasa beri harta mereka. Perbandingan orang-orang yang sentiasa memberi, yunfiqun, suka untuk memberi harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbah, seperti satu biji benih, ambatat, menumbuhkan, sab'a sanabil, 7 tangkai, fi kulli sumbulah, setiap tangkai, mi'atu habbah, ada 100 biji benih yang lain. Satu biji, 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Dan kemudian Allah kata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan tambah dan tambah dan tambah dan tambah pada siapa yang dia nak. Itu tu satu nisbah 7, satu nisbah 700. Contoh pertama Allah kata. Kemudian Allah kata apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Selepas 700 tu, Allah boleh tambah dan tambah dan tambah dan tambah dan tambah, lipat ganda dan lipat ganda, lipat ganda dan lipat ganda pada siapa yang dia nak. Yudha'ifu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' continuous. Berapa kali tambah, Allah punya suka, dan Allah suka nak tambah pada siapa yang dia nak. Wallahu wasi'un alim. Allah sangat luas. Sangat luas kekuasaannya, sangat luas rahmatnya, sangat luas pengampunannya, sangat luas. Alim, dan Allah tahu apa yang kamu sedekahkan. Tahu apa yang kamu dermakan. Tahu waktu engkau keluarkan duit, hatimu bagaimana? Hatimu rasa, ya Allah, aku ini dia tinggal aku rezeki, ya Allah, tapi kerana wajahmu, ya Allah, aku bagi. Allah tahu. Allah tahu orang yang keluarkan RM5, 2 orang yang keluarkan RM5. Satu itulah satu-satunya RM5 dia, yang satu lagi, aku ada lagi RM50 dalam ni, setakat RM5 ni senang saja aku keluarkan. Allah tahu, dan Allah ganjar berdasarkan situasi orang tu. Dan kemudian, setelah kita baca tentang hidup dan mati, tentang pengurusan harta, tentang bagaimana Allah galakkan kita memberi dan memberi dan memberi dan memberi. Sebelum apa-apa, Allah bagi guideline. Engkau sekarang dah ada motivasi nak memberi, semua tak sabar-sabar nak memberi, semua nak memberikan. Okey, dah ada motivasi nak memberi. Okey, Allah bagi guideline. Mereka-mereka yang memberi harta fi sabilillah, di jalan Allah. Summa, kemudian, la yutbi'una ma anfaqu. Setelah dia bersedekah, dia memberi, dia tidak iringi pemberian dia. Ittiba, iringi, la yutbi'u, tidak mengiringi, tidak membuntuti, lepas dibagi dia tak buat.
Ma anfaqu, apa yang dinafkahkan, manna wala adha. Dia tidak ungkit-ungkit, dia tidak ungkapkan perkataan yang buruk menyakitkan hati. Farhana tu kat luar negara, kalau aku tak support dia dulu, mana dia nak ke situ? Dia tak ungkit, mulut dia bukan mulut puaka. Ada orang macam tu, tuan-puan. Kerana dia yang cari nafkah untuk keluarga, dia yang biaya keluarga dia, maka dia rasa dia ada hak untuk mengarahkan itu ini. Untuk cakap yang bukan-bukan, bercakap keras dengan orang, dengan isteri, dengan anak. Aku provider tahu kat rumah ni, ikut cakap aku. La yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Tidak ungkit-ungkit dan tidak sebut perkataan yang menyakitkan. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka yang tak buat semacam itu, mereka beroleh ujur. Ajruhum ni, macam mana nak jelaskan? Ajruhum ni, kata asal je gaji. Gaji. Mereka beroleh, ajruhum ni, kita translate sebagai pahala. Rupanya tuan-puan, kita sedang bertugas. Allah bagi kita rezeki, kita agihkan, sebenarnya kita sedang melaksanakan tugas sebagai hamba. So, orang yang bertugas, orang yang bekerja untuk Allah, layak tak diberi gaji? Layak. So, sekarang Allah bagi gaji. Lahum ajruhum, mereka akan dibayar gaji. Inda rabbihim, di sisi Tuhan. Wala khaufun alaihim, dia tak usah risau tentang dapat ke tak. Jangan risau. Jangan ada takut. Wala hum yahzanun, dan dia takkan sedih waktu dia dapat gaji tu. Dia tak perlu takut cukup ke tak gaji dia, dan dia tak perlu sedih. Dia takkan rasa, alah ini je. Tak. Sebab waktu kita nak keluarkan duit, kita ada kegusaran. Nanti aku cukup tak ni untuk aku ni? Dan ada orang yang bila dia dah bagi, dia menyesal, dia sedih. Allah kata tak, dia takkan takut dan dia takkan sedih. So, ayatul kursi terletak di tengah-tengah perbahasan tentang mengurus harta, tuan-tuan. Ayatul kursi terletak di tengah-tengah suatu fitnah harta yang boleh menyebabkan kita bergaduh, adik-beradik bergaduh, kadang sampai berbunuh, negara kacau bilau kerana tuduh-menuduh. Suami isteri boleh porak-poranda. Kes dekat US, isteri dia menang loteri, tak bagi tahu suami, dan dia tuntut cerai dengan suami. Tapi setelah hakim tahu yang dia cuba untuk sembunyikan dia menang loteri, hakim hukum dia, kemenangan dia tu diberi 100% pada suami. Macam-macam cara orang buat untuk kekal ada harta. Dan kalau macam Puan Farhana kongsikan tu, ada ajrun kabir, ajrun karim, ajrun azim. Di sini Allah sebut ajruhum, gaji mereka. Allah kata ini bukan milik Allah, tak. Ini milik mereka, ini gaji mereka, ini hak mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam bentuk Allah wajib bayar kita. Tuan-puan, kita bagi sedekah ni, Allah kata Allah mewajibkan diri dia untuk bayar kita. Kita ada gaji.
So tuan-puan, saya harap dengan sedikit imbasan beberapa ayat dalam surah Baqarah ini, kita benar-benar bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja kerana Allah, untuk Allah. Kelak Allah akan bayar gaji kita. Wallahu alam, kembali kepada moderator. Ya, begitu kita terpaku mendengar tadabbur ni Ustaz. Sebenarnya betapalah ilmu itu boleh membawa kita kepada satu tahap untuk berfikir sejujurnya lah, bagi pihak saya sendiri, saya terpaku dengan apabila kita mendasari dan mendalami Ayatul Kursi ni, sebenarnya ilmu kita ni cetek sangat sebenarnya, akui. Dan kami sangat mengalu-alukan sesi-sesi begini dan diharapkan semoga kita akan ada lagi sesi begini Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah. Dan ayat-ayat yang telah kita dasari tadi telah menemukan kita dengan nama dan sifat-sifat Allah, iaitu Al-Hayyu, Al-Qayyum, ya, dan ayat yang menunjukkan kebesaran Allah, tentang tiada Tuhan selain Allah, tentang bagaimana kita berhadapan dengan kehidupan dan kematian, dan juga pengurusan harta. Dan saya tertarik dengan kata-kata Ustaz tadi, iaitu harta adalah untuk diinfak, bukan dikumpul. Selalu di belakang kepala kita ialah bagaimana nak menambah harta. Sedangkan kita tak rancang pun harta untuk diinfak. Ya, begitulah ya. Semoga kita mendapat ibrah daripada apa yang telah pun dinyatakan tadi. Selama lebih kurang 2 jam 40 minit kita telah bersama dalam sesi daurah tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Dan bagi pihak seluruh jemaah seramai 145 orang pada petang ini, saya ucapkan tahniah kerana telah dengan sabarnya bersama-sama mengejar keberkatan dan rahmat Allah. Bagi pihak Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, kami mohon maaf seandainya terlanjur kata dan keterlanjuran bicara. Salam hormat dari kami, dari Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran. Saya mohon Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.